أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat sejahtera. Selamat salam ukhuwah, salam mahabbah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang sudi bersama di Google Meet Gubernur Iman pada pagi ini untuk membimbing kita dengan bacaan Yasin, doa serta syarah daripada kitab terjemahan Hitam Jawi yang berusaha Puan Hajah Rosniyati binti Mansur dan tim pengurusan Gubernur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh sahabat pecinta ilmu, muslimin, muslimat yang terus istiqamah mengimarahkan kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Gubernur Iman dan juga pada kuliah subuh pada pagi ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirahmat pada Allah SWT dengan limpah kurnianya dapat kita lagi berada di Taman Ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita, dikurniakan limpahan dan kefahaman ilmu, insya-Allah. Bagi memohon keberkatan bagi majlis kuliah kita pada pagi yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita membaca ummul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan berada di halaqah ilmu pada pagi ini dan juga bersama dengan para malaikat sepanjang kita berada di halaqah ilmu ini. Dan kita terus banyak juga doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah menyembuhkan secepatnya dan kesembuhan yang tiada sakit selepasnya. Syafaqallah syifan ajilan untuk para pesakit ini. Puan Aisyah Andak, Hajah Hanizah binti Mat Hanifah, Muhammad Syar bin Katmin, Maimunah Muhammad Hashim, Hawa Dahnia binti Muhammad Aziz, Nur Ashikin Lajis, Elais Aziz, Latifah Hussein, Zahara Hussein, Muhammad Faiz bin Mahsin, Roslinda Muhammad Yusuf, Rosilawati Syarif, Siti Nur Zalizawati Amran, Nur Naslina Abu Nasir, Khairul Bari Harun, Ismail Muhammad Yunus, Najah Abdul Rahman, Jaruh Haiza bin Hadiah Ahmad, Sufyan Ahmad, Siti Hawa Abdul Rahman, Azihan Maksaman, Hanisa binti Hashim, Nurul Asilah Muhammad Yusuf, Samir Husaini Muhammad Yusuf, Sazwan Husaini Muhammad Yusuf, Muhammad Azri Husaini, Muhammad Yusuf bin Haji Omar, Zahar binti Muhammad Sekeluarga, Munawarah binti Abdul Sabhi, Datin Sharifah binti Zain, Siti Rahimah binti Ja'far, Farhidah Faryati binti Abdul Ghaffar, Zarina binti Sultan, Kasim bin Abdul Rahman, Emilia Nur Raisya, Muhammad Izzat Nur, Latifah Ismail, Nur Madiah Mukhtar, Hamudah Hassan, Muhammad Zari Idlan bin Abu Nasir, Mahani Arsyad, Haji Halus binti Husin, Haji Salim bin Ranggas, Roslan Said, Yusuf bin Aman, Cik Nualia binti Hashim, Jamnah binti Azihan, Muhammad Ruzaini, Muhammad Din, Rahaya Kamarudin, Halimatun Sa'adiyah Hassan, Farhana Safita Abdullah, Haji Kartini Haji Abdul Rahman, Haji Rusdi binti Saleh, Muhammad Halif Qayyim bin Hishamuddin, Nurmala Abdullah, Azim Syukri Syukur, Sufyan Najihah Zahari,
Anwar bin Basri, Nur Hidayah binti Yahya, Syafiqah Azlin Ismail, Faridah binti Rahman, Fatimah binti Abdul Karim, Salih Farhan bin Muhammad Jufri, Nurul Jannah Aziz, Jumidah Masrun, Muhammad Yaakob bin Masrum, Satina Sanib, Saimah Sanib, Muzala Mustafa, Nur Aini Khalid, Nur Maslitadin, Haryati Zainuddin dan juga anak anda Ustaz Elin Anwar, Sumaya dan seluruh nama-nama tersenarai sebanyak 215 orang. Mudah-mudahan Allah berikan syifa juga kepada para jemaah yang hadir pada hari ini juga sekiranya diuji dengan masalah kesihatan yang kurang mengizinkan. Mudah-mudahan asbab berada di halaqah ilmu bersama dengan Afadil Ustaz membaca kalamullah dan juga doa, mudah-mudahan Allah permudahkan dan diberi syifa yang sempurna. Dan seperti biasa, Gemah Nur Iman tidak lupa juga merakamkan sanah helwah barakallah fi umrik kepada para jemaah yang menyambut kelahiran pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah kurniakan kesihatan yang baik, sentiasa dilimpahi rahmat, keredaan, keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala serta bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbil Alamin. Boleh kita diteruskan tanpa kita melengahkan masa lagi dengan segala bangga dan sukacitanya. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk membimbing kita dengan bacaan Yasin, doa dan seterusnya syarah dari kitab terjemahan Hikam Jawi. Dengan segala bangga dan sukacita, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala habibina al-amin. Ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kesempatan umur kami, sihat kami untuk dapat beribadah di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Kita syukur pagi ini. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'da ma amatana. Setelah malam tadi mematikan kita, yakni tidurkan kita. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah jua kita semua akan kembali. Semoga akidah kita semakin kuat, semoga iman kita semakin bertambah. Mudah-mudahan prasangka baik kita kepada Allah sentiasa berterusan. Kita tidak menyalahkan orang lain. Ya, memang orang lain ada melakukan kesalahan. Yang penting kita tidak menyalahkan orang lain. Kita tidak menyalahkan isteri kita. Kita tidak menyalahkan suami kita. Kita hilangkan, buang semua menyalahkan anak kita. Kita tak mau menyalahkan lagi ibu dan ayah kita. Kita dah tak mau lagi menyalahkan adik-beradik kita. Kerana selagi mana kita simpan rasa menyalahkan tu, sebenarnya yang berada dalam kesusahan nanti adalah diri kita sendiri. Sekalipun kita dalam keadaan keseorangan. Sudah terbukti dalam sejarah manusia, begitulah manusia. Jadi hari ini kita tidak mahu menyalahkan sesiapa dan kita buat keputusan sebaik mungkin kita tidak mahu menyalahkan sesiapa lagi, insya-Allah. Apalagi menyalahkan kepada Allah. Kerana tajuk kita adalah tanda-tanda kebodohan. Tajuk kita tanda-tanda kebodohan. Bodoh di sini bukan bodoh kerana tak pandai matematik. Bodoh di sini bukan bodoh kerana tak pandai menjahit. Bodoh di sini bukan tak pandai menaip. Bodoh di sini bukan cerita orang yang tak pandai bahasa Inggeris, tak pandai bahasa Arab. Bodoh di sini bukan orang yang tak pandai menyelenggara, namanya kereta. Bodoh di sini ialah orang yang dia tak kenal siapa dirinya yang sebenar. Sebagai hamba Allah, dia tak tahu siapa dirinya yang sebenar. Sebagai makhluk yang semua daya usahanya, semua kehendak dia, semuanya pada hakikatnya tertunduk, tergagah, terkalah
kepada kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan yang menyertai kita pada pagi ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, ceria, gembira, positif, bersangka baik kepada Allah, lapang hati, lapang fikiran, lapang jiwa, mempunyai semangat yang jitu, ditemankan oleh yang namanya ketabahan, kecekalan. Kita tahu suami yang Allah berikan kepada kita sebenarnya yang terbaik yang sesuai dengan diri kita. Isteri yang Allah kurniakan kepada kita sebenarnya yang terbaik, yang paling sesuai dengan segala kelemahan kita. Anak yang Allah ujikan kepada kita itu adalah anak yang paling sesuai, yang paling padan, yang paling sepadan dengan kemampuan kita. Segala jiran kita, kawan kita, saudara mara kita, segala yang Allah tentukan, itu adalah yang terbaik semampu kemampuan kita untuk menggalas segala beban, tanggungjawab, ujian dan juga halangan. Kita syukur kepada Allah kerana kita tahu semalam kita dah diuji, hari ini kita sedang diuji, esok insya-Allah akan ada ujian-ujian yang lain. Dan kita memang akan diuji. Jadi kita bergerak atas dasar itu, kefahaman itu, insya-Allah hati kita dalam keadaan baik, hati kita dalam keadaan tenang insya-Allah. Biar bila masuk je pagi datang kat Gema Nur Iman, walaupun kita belum siram pokok bunga di luar, tapi hati kita sudah berbunga-bunga. Wallahu a'lam. Entah bunga, entah apa tak tahu. Ada bunga. Belum siram pokok bunga, hati dah berbunga-bunga. Mudah-mudahan hati dah berbunga-bunga. InsyaAllah. Tapi jangan lebah datang sudahlah. Jangan lebah datang sudahlah. Tapi ceritanya hati kita berbunga-bunga kerana gembira dengan wahyu Allah, gembira dengan hadis Nabi, seronok dengan pesan para ulama, insya-Allah. Dan hari ini apa dua perkara? Apa dua perkara? Nanti boleh tuliskan kat box. Apa dua perkara yang kita berkehendak nak buat? Berkehendak untuk buat pagi ini. Apa dua perkara yang kita berkehendak nak buat pada pagi ini? Dah plan pukul 10 nak apa? Apa dua perkara contoh? Contoh masak dan pergi pasar. Contoh. Ataupun beli buku dan ziarah kawan. Contoh. Apa dia? Dua perkara. Apa dua perkara yang kita ada kehendak pada saat ini? Cuba kita fikir sekejap. 5 saat. Apa tak kisah? Baik Okey, dua perkara. Dan kemudian kita fikir pula, tanpa ada jawapan. Yang tadi ada jawapan. Yang ni tanpa ada jawapan. Apa agaknya kehendak Allah ke atas kita pada pagi ini? Itu. Apa agaknya kehendak Allah ke atas kita pada pagi ini? Apa agaknya kehendak Allah atas kita pada pagi ini? Apa agaknya ya? Apa agaknya kehendak Allah ke atas kita pada tengah hari ini ya? Apa agaknya kehendak Allah ke atas kita pada petang ini ya? Saya petang ni nak urus tentang mak saya. Tapi saya fikir juga, pada waktu petang, waktu yang sama yang kehendak saya tu, agaknya apa kehendak Allah ke atas saya pada waktu itu? Tak tahu ni macam mana kehendak Allah ke atas saya. Mudah-mudahan kalaulah apa yang saya nak laksanakan nanti tertunai, maka saya akan besarkan syukur saya kepada Allah kerana saya tahu bahawa sebelum dia berlaku lagi, saya sudah memikirkan apa agaknya kehendak Allah ke atas saya pada petang ini. Rupanya Allah berkehendak memang saya dapat uruskan perkara yang saya pun nak. Saya syukur kepada Allah kerana bukan kejayaan kehendak saya, tapi kerana Allah berkehendak untuk saya akhirnya dapat melakukan pada masa, tempat, keadaan di mana ianya berlaku. Okey Jadi kita latih hari-hari, sikit je, cetuskan soalan. Sebelum kita baca Yasin ni, apa agaknya kehendak Allah ke atas aku pada hari ini? Wallahu a'lam. Kita memang tak tahu, cuma cetuskan persoalan dan pertanyaan. Baik. Oleh kerana itu, marilah sama-sama kita membaca surah Yasin. Baca surah Yasin yang mana kita niatkan di sempena bulan Rejab yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan, keafiatan dan juga kembalikan yang namanya kesembuhan kepada orang-orang yang kita doakan, yang mana
Tadi ada disebutkan senarai nama-nama yang disebutkan, dan saya juga ada beberapa orang yang dalam doa saya selalu insya-Allah setiap kali kita baca Yasin, antaranya ada kawan saya nama dia Syafiq Zulakifli, ada juga Puan Salwani, ada juga anak kawan saya nama dia Nur Alia Nadirah. Malam tadi difahamkan muntah-muntah, masih lagi demam, belum sembuh, dan insya-Allah kita baca surah Yasin ini biniyati syifa, dengan niat kesembuhan. Semoga Fatihah, Yasin, doa yang kita laksanakan pada subuh hari ini dimakbulkan oleh Allah, pada masa yang sama dikembalikan keafiatan dan kesihatan insya-Allah. Kepada Allah juga kita minta, kerana sehat adalah makhluk Allah, sakit juga adalah makhluk siapa? Makhluk Allah. Allah yang mencipta sakit, Allah juga yang mencipta sehat. Baik, marilah sama-sama kita ikhlaskan hati kita lillahi ta'ala. Semoga Allah terima amalan kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم، 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 أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا
إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي
Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah, afiatkanlah, sihatkanlah orang-orang yang kami hajatkan agar mereka diberikan kesihatan. Yang kami niatkan agar mereka diberikan kesembuhan. Yang kami doakan agar mereka dikembalikan kesegaran tubuh badan, rohani dan jasmani. Ya Allah, kurniakanlah ketabahan iman dan kekuatannya dalam menjalankan segala tuntutan ibadah di sepanjang mereka diuji dengan ujian kesihatan. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan limpah kurniamu di dalam keberkatan bulan Sya'ban, berikanlah sembuh, berikanlah sihat, berikanlah afiat kepada mereka. Semoga mereka dapat kembali semula menjalankan tugasan serta amanah yang telah dipikul. Mudah-mudahan dapat menyempurnakannya dalam sebaik-baik jalan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mohon kepadamu ya Allah, agar kami yang sedang berhimpun, berkumpul bersama di platform Gema Nur Iman sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan. Sentiasa Engkau pimpin dengan pimpinan hidayah dan petunjuk. Agar Engkau berikan kecerahan kepada hati kami, kekuatan pada fikiran dan akal kami, dan kesungguhan pada tindakan dan amalan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, segalanya adalah kurniaan-Mu. Kehendak yang berlaku adalah kehendak-Mu. Kekuasaan yang terbukti adalah kekuasaan mutlak-Mu. Engkau yang mencipta kami, Engkau yang menguasai kami. Segala apa yang Engkau berikan kepada kami, siapa pun yang menghalangnya pasti dia akan sampai kepada kami. Dan segala apa yang bukan Engkau jadikan ianya untuk kami, siapa pun ingin menyampaikannya kepada kami, pasti dia tidak akan sampai kepada kami. Kerana semuanya akan tertunduk kepada kekuasaan dan kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami jahil. Jangan biarkan kami dalam kebodohan. Jangan biarkan kami ketiadaan ilmu. Jahil kebodohan yang kami maksudkan ialah jahil dan kebodohan dalam mengenal-Mu. Jadikanlah kami ya Allah orang yang diberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ilmu pengetahuan yang tidak membawa kami kepada urusan riak, takabur dan ujub. Ilmu pengetahuan yang menundukkan hati kami, menyatakan kehambaan diri dan pengabdian yang mutlak hanya kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kami dengan ilmu dan kefahaman. Kuatkan akal kami dan fikiran kami untuk mengingat segala pelajaran. Ya Allah, segala apa yang telah dikorbankan, sama ada masa, tenaga, wang ringgit, serta apa sahaja yang telah dilakukan oleh siapa saja untuk memantapkan dan memberi sokongan berterusan kepada pertubuhan Gema Nur Iman, Engkau berikanlah ya Allah balasan yang sebaik-baiknya, balasan yang berganda, balasan yang sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan ya Allah, sama ada dalam urusan dunia mereka ataupun dalam urusan akhirat mereka. Gantikan kepada mereka ya Allah gantian yang lebih baik, dan berikanlah kekuatan kepada para pemegang amanah agar mereka dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab di Gema Nur Iman dengan baik dan sempurna, kerana mereka dan kami semuanya akan Engkau hisap di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kami antara orang-orang yang Engkau perkenan untuk melepasi ujian hisap dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini kita masuk muka surat 38. 38, perenggan yang ketiga. Salam hormat, salam ceria. Siapa yang sudah pun bersama dengan Gema Nur Iman. Cuma kita kena mengorak langkah ni. Lepas daripada bulan Ramadan nanti, seandainya ada umur dan kesempatan. Biasanya Gema Nur Iman ni dia maintain 250 orang tiap-tiap pagi. Apa kata kita berdoa sama-sama, harap mudah-mudahan lepas hari raya, setiap pagi mesti ada 350 orang. Macam mana cara dia tu? 350 orang.
Meluaskan lagi 350 orang. Agak-agak boleh ni, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita nak berikan berkongsi berita gembira kepada lebih ramai orang insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Perenggan yang ketiga, perhatikan. Kata pengarang rahimahullah, siapa yang kasih, barang siapa yang kasih tu, kasih kat sini barang siapa yang suka. Siapa yang suka. Jadi gini tadi kan saya dah ceritakan awal-awal, kita fikir tak apa yang kita kehendak kita pada pagi ni? Nak makan, nak minum, nak sarapan, nak jalan, nak beli, nak pergi, nak balik. Tak kisahlah apa kita nak pagi ni. Dan kita fikir tak sekejap apa agaknya kehendak Allah kepada kita. Baik Kalaulah pukul 10 nanti, katalah rezeki umur kita panjang sampai pukul 10, yang berlaku tu bukan kehendak kita. Tetapi yang berlaku tu adalah, memanglah pastilah kalau yang berlaku tu memang kehendak Allah. Maknanya yang berlaku tu kehendak Allah yang tidak sama dengan apa yang kita nak. Pukul 10 tu kita nak anak kita sampai rumah kita. Tapi pukul 10 tu kehendak Allah anak kita belum sampai rumah kita. Baik, sekarang ni kita suka yang mana? Kita suka yang mana? Kita suka kehendak kita terlaksana berlaku, atau kita lebih gembira kalau apa sahaja kehendak Allah ke atas kita berlaku? Itu soalan dia. Tanya sendiri, kena jawab dalam hati ni. Aku sebenarnya suka tak kalau kehendak Allah berlaku ke atas aku? Yang mana kita tahu kalau hakikatnya kehendak kita kalau berlaku pun hakikatnya kehendak Allah juga. Tapi maknanya, apakah kita masih ada rasa suka, gembira, seronok, senang hati apabila kehendak kita tak berlaku, tapi yang berlaku tu sebenarnya adalah memang kehendak Allah ke atas kita? Kita gembira ke tidak? Okey, itu persoalan dia. Sebab penting. Macam mana kita boleh sedih apabila, contohlah gini, kalau anak kita nak berjaya, dia belajar 4 tahun kat universiti lah sebagai contoh. Bukan berjaya tu mesti di universiti. Saya tak berapa suka, walaupun saya belajar di universiti, tapi saya kurang suka highlightkan kejayaan tu universiti. Saya kurang suka. Tapi saya suka belajar di universiti, dan malah saya pun bekerja dulu di universiti. Saya suka. Tapi saya kurang suka meng-highlightkan kejayaan tu mesti universiti tu, sebenarnya saya kurang suka. Tapi kejayaan di universiti tu saya suka. Tapi semata-mata itu saya kurang suka. Tapi ini contoh saja contoh saja. Sebab kita nak hantar anak kita belajar 4 tahun, akhirnya dia berjaya. Dia berjaya mencapai kehendak dia. Kehendak dia ialah berjaya kat institut. So, kita sebagai mak bapak, gembira tak? Katalah itu bukan kehendak kita, itu kehendak anak kita. Tapi kehendak anak kita tercapai. Kita gembira tak? Kita gembiralah. Secara umum, asalnya kita gembiralah. Walaupun yang nak berjaya tu dia. Tapi kita rasa gembira sama sebab dia anak kita. Dia anak kita. Kita tak pegang pun scroll tu. Kita tak naik pun pentas. Tapi kita rasa, ya Allah, syukurnya, Alhamdulillah. Kenapa? Kejayaan tu dicapai, kehendak anak kita tu dapat dicapai. Dapat berlaku. Okey, itu kita dengan anak. Soalan saya, macam mana kita dengan pencipta kita? Macam mana kita dengan pencipta kita? Kita nak tiba-tiba sampai masa pukul 10 pagi tu, yang berlaku adalah B. Yang mana B tu adalah kehendak, bukan anak kita. Kehendak Tuhan kita. Apakah ketika itu kita ada perasaan yang jauh lebih luar biasa berbanding perasaan kita terhadap kehendak anak kita yang telah tercapai tadi? Kalau kita gali bermula masalah di situ, kalau kita tekuni diri kita pada urusan yang saya sedang sebutkan ini, agak-agak kita ni hamba yang baik ke hamba yang belum cukup baik sekarang ni? Agak-agak saja, belum cerita jawapan ni, nak masuk perenggan 3 ni. Agak-agak lah kalau kita fikir betul-betul kan. Kita ni sebenarnya hamba yang baik ke sebenarnya hamba yang belum cukup baik? Belum cukup baik. Inilah yang kita nak buat pertimbangan dalam pembelajaran perenggan ketiga. Apa kata pengarang? Kita belum cukup baik. Kita hanya fikir kehendak kita saja.
Tapi kalau dengan anak kita tahu, kita nak fikir ni anak kita nak, ni kehendak anak kita. Tapi dengan Allah kita tidak menghayati persoalan kehendak siapa yang mengalahkan kehendak siapa. Baik Itu kan penting tu. Bendanya macam susah sikit, macam berbelit sikit, tapi saya cuba secara mudah sebab kita tak nak kita punya jahil tu luar biasa. Bukan jahil macam saya sebut tadi, bukan jahil tak pandai belajar, bukan jahil tak ada SPM. Dia bukan soal macam tu. Cara kita melihat makrifah, mengenal dan jahil tu dari sudut yang sangat berbeza. Tapi saling berhubungan, saling ada kaitan. Kita tak nafikan penting untuk kita mengetahui hal-hal keduniaan yang bermanfaat. Tapi yang ini, baik tengok tu, perengan 3. Dan barang siapa kasih itu kita tukar, perkataan suka. Bukan tukar tu padam, maknanya highlight kan. Siapa yang suka, ia menzahirkan sesuatu dalam segala halnya yang lain daripada apa yang telah menzahirkan Allah di dalamnya, yang apa yang Allah telah menzahirkan dia di dalamnya, maka yang demikian itu menunjukkan atas kesudahan. Kesudahan maknanya kemuncak. Kemuncak. Kita sebut apa? Landmark. Landmark tu mercu tanda. Kemuncak. Kemuncak kepada kejahilan dan terdindingnya dia. Terdinding maknanya terhalangnya dia dari mengenal Allah. Itu maknanya kemuncak kejahilan. Dia suka kepada sesuatu hal yang berbeza, yang lain daripada apa yang Allah zahirkan dia di dalamnya. Allah zahirkan dia pada pukul 10, anak dia tak sampai. Dia lebih suka kalau anak dia pukul 10 sampai. Seorang hamba Allah, kalau dia suka lain daripada apa yang Allah kehendak, kalau dia suka lain daripada kehendak Allah ke atas dia, dia rasa itu adalah kemuncak kepada kejahilan dan terdinding, terhalang, tersekatnya dia daripada mengenal Allah. Rasa begitu. Saya nak, ni buat contoh, ayat tu yang sama, buat contoh. Saya nak kalau boleh kawan saya ni tiba ziarah saya pada tengah hari ini. Itu kehendak saya. Kehendak Allah saya tak tahu. Pukul 12 ni kawan saya datang ke tidak. Tiba-tiba Allah berkehendak pada jam 12, yang berlaku ialah kawan saya tak datang. Baik, macam mana saya nak handle hati saya dalam menghadapi pukul 12 ni? Kawan tak datang ni. Kawan tak datang ni. Kecewa, marah, geram, tak puas hati. Dari sudut kawan kita mungkir janji, contohnya, okey, fine. Kita rasa tak puas hati kerana dia mungkir janji. Okey, dari sudut fiqahnya zahir, dia salah, mungkir janji. Dari sudut prasangka baik kita kepada dia, mungkin dia ada perkara-perkara yang luar jangka yang menyebabkan dia tak dapat datang tengah hari ini. Jadi dari cara fiqah, orang tu mungkin jahat, mungkin salah, tak tahu. Ni kemungkinan yang ada. Kemungkinan yang ada dulu. Pertimbangan kita. Cara kita melihat keadaan. Berurusan dengan setiap takdir ketentuan. Okey, dari sudut dia, kerana dia mungkir janji. Dia janji nak datang pukul 12, tapi dia tak datang lagi. Okey, kalau dia mungkir janji, secara fiqah dia salah. Yang kedua, dari sudut kita kepada dia. Bukan dia kepada kita. Dia kepada kita, dia mungkir janji, tu urusan dia. Dari sudut kita kepada dia, ialah mungkin saja dia ni ada kekangan, ada keuzuran, ada emergency, ada urgent, ada sesuatu perkara yang urgent ataupun penting dan sebagainya. Mungkin kita kepada dia. Baik. Sekarang urusan kita pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dia kepada kita. Sekarang kita kepada dia. Semua sudut ni. Tapi yang sedang kita bincang, Ustaz, kalau dah memang Allah memang takdir dia tak datang, tapi dia mungkir janji, Ustaz. Okey, itu soalan awak nombor 1 tentang urusan dia kepada kita. Ustaz, kita kan sebagai hamba Allah kan kita kena sangka baik kepada dia, Ustaz. Contoh, dia tu ada masalah ke, dia ada problem ke, accident ke, ada perkara berbangkit ke yang dia tak mampu nak cerita kat kita. Itu kita kepada dia. Itu tajuk nombor 2.
Sekarang yang bincang kat sini bukan dia kepada kita, bukan kita kepada dia. Sekarang kat sini cerita dia lain pula, dia punya tajuk dia. Benda yang sama, pukul 12, ceritanya tak datang. Tapi dari sudut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada sudut yang lain pula, cara berfikir yang lain, cara menilai yang lain. Tapi nanti tiga-tiga memang kena gabung. Tapi kita tak nak campur tiga-tiga sekaligus. Kita tak nak campur. Kalau kita campur, memang kita jadi ABC lah, air batu campur lah. Memang air batu campur kita. Kita tak nak air batu campur dulu. Kita nak tenang-tenang dulu. Kita nak fikir dari sudut yang ketiga. Yang ketiga apa? Macam mana kita melihat suasana, keadaan, ketentuan dan kehendak Allah yang kawan kita tak datang pada pukul 12 ni, yang mana kita nak buat keputusan tentang hati kita. Nak marah ke? Nak kecewa ke? Nak geram ke? Nak sakit hati? Baik. Kemudian baru kita bawa. Siapa yang kasih dia suka menzahirkan sesuatu segala halnya lain daripada apa yang Allah zahirkan akan dia di dalamnya, maka demikian itu menunjukkan kepada kemuncak kejahilannya dan terdindingnya dia daripada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada berlaku perkara begitu, kita cakap kepada diri kita, kita kata apa? Kita berkehendak untuk dia datang. Hakikatnya yang berkehendak dia tak dapat datang pukul 12 adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadikan pukul 12 Allah, yang jadikan dia tak dapat datang Allah. Dia ada keuzuran, yang jadikan dia ada keuzuran Allah. Dia sebenarnya menipu Ustaz, yang jadikan dia menipu sebenarnya hakikatnya adalah juga Allah. Cuma macam mana cara kita nak memujuk hati kita, jangan sampai kita merasa terlalu suka kepada kehendak kita dan terlalu benci marah apabila kehendak Allah berlaku bertentangan, tak sama dengan apa yang kita kehendak. Kerana kita tak nak terperangkap, terjerat dalam kebodohan, kejahilan sebagai seorang hamba. Tapi Ustaz, kita kan disuruh ikhtiar dan usaha. Yang itu bab lain. Itu orang tadi kepada kita. Kan kita kan disuruh usaha. Dia dah janji, dia kena usahalah datang. Dia kena carilah jalan. Okey, itu awak tengah cerita bab nombor 1. Cara fiqh, dia kena usaha. Dia kena telefon kita. Dia kena beritahu kita. Betul-betul. Yang tu semua betul. Yang tu semua betul. Tak ada masalah. Tapi Ustaz, kita kepada dia, kita mestilah tolong dia, kita mestilah bantu dia, kita mestilah berlebih kurang dengan dia, kita mestilah faham keadaan dia. Itu kita kepada dia. Tu tajuk nombor 2 pula. Cerita lain. Kitab lain. Tajuk lain. Tapi ada hubungan. Saya tak nafikan. Tapi yang sedang kita cerita ni sudut berbeza. Antara kita memang berurusan dengan dia. Tapi hati kita sedang berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Okey, kemudian. Kerana kata pengarang, bahawasanya jikalau ada ia tahu di sini makrifah, nescaya tiadalah baginya iradah, tiada bagi kita iradah hakikatnya, dan tiadalah suka, kasih suka ia kepada sesuatu selain daripada apa yang Allah tentukan. Saya ulang. Kalaulah seseorang itu dia tahu bahawa kehendak kita kalau berlaku, saya nak hari ni pagi ni, saya bersama dengan Gema Nur Iman. Akhirnya saya dapat bersama Gema Nur Iman, Alhamdulillah. Tapi kan saya tahu bahawa sebenarnya kehendak siapa yang saya dapat bersama Gema Nur Iman pagi ni? Hakikatnya kehendak Allah juga. Tapi Allah perkenankan bagi kita, kita nak bersama Gema Nur Iman. Dan Allah sebenarnya berkehendak kita memang bersama dengan Gema Nur Iman pada pagi ini. Jadi kita tak berbangga dengan susunan jadual kita. Kita tak berbangga dengan kesihatan kita. Kita tak berbangga dengan kepandaian kita. Kita tak berbangga dengan tenaga kita. Kerana kita tahu hakikatnya ialah tenaga yang ada pun kehendak Allah. Masa yang dapat kita atur dapat bersama Gema Nur Iman pun hakikatnya kehendak Allah. Kemampuan keluar suara ni kerana Allah berkehendak suara saya dapat keluar pada pagi ini. Semuanya hakikatnya dengan kehendak Allah. Cuma maha pemurahnya Allah. Dia berkehendak kita dapat bersama pada pagi ini. Lepas tu dia yang bagi semua. Kemudian dia pula menjanjikan pahala kepada kita. Ya Allah,
Apa yang kita nak berbangga sangat pada diri kita ni, sedangkan kita tahu hakikatnya, kalau ditarik oleh Allah besok, mungkin bisu, na'udzubillah, mungkin sakit, mungkin tak berdaya hatta untuk duduk tegak, menegakkan tulang belakang pun tak mampu, maka kita tidak ada dalam situasi ketika ini seperti ini. Jadi kita tahu. Jadi kata pengarang ingat, bahawasanya kalau dia tahulah, nescaya tiada bagi dia ni, pakcik ni, yang baju warna apa, tak tahu baju warna apa ni. Nescaya tidak ada bagi dia sebenarnya apa-apa kehendak sebenarnya. Dan tiadalah suka dia sesuatu selain daripada apa yang Allah suka. Jadi kalau apa yang Allah kehendak saya, ya Allah, engkau berkehendak begini, ya Allah. Selama mana perkara itu bukan perkara dosa dan maksiat. Ada orang pagi ni memang dia nak bersama dengan gemenur iman. Tapi dia ada urusan kecemasan. Dia dah cuba dah pergi pakai handphone dalam kereta nak bergerak urusan. Tapi dalam urusan kecemasan dia, dia perlu berhubung dengan berbagai pihak. Sampai kat kawasan tu tak ada line dan sebagainya. Jadi, memang ada rasa kesedihan. Kerana urusan dia kepada gema Nur Iman, dia nak komitmen. Urusan gema Nur Iman kepada dia ialah bersedia menyediakan sebagaimana yang telah dijadualkan. Tapi kan ada urusan yang ketiga. Kehendak dia untuk bersama dengan gema Nur Iman akan ditundukkan, dikalahkan oleh kehendak Allah, yang mana Allah berkehendak dia tak dapat bersama dengan gema Nur Iman. Jadi janganlah sampai dia terlalu menyesali, kerana bila dia tak dapat buat sesuatu bersama dengan gema Nur Iman, dia berpindah kepada dosa ke tidak? Kalau dia masih berpindah kepada perkara baik, uruskan kecemasan, hantar mak ke hospital, hantar gini, masih dalam radar kebaikan, jangan dia sesali. Selagi mana bukan dosa, bukan maksiat, bukan kesalahan, dan bukan perkara yang dilarang oleh Allah. Tenang-tenang saja. Alhamdulillah, Allah berkehendak pagi ini saya tidak bersama dengan gema Nur Iman, tapi saya dipalingkan, dibawakan kepada satu lagi keadaan, saya berbuat kebaikan kepada adik-beradik saya, hantar kakak saya pergi ke klinik sebagai contoh. Maka hati kita akan tenang. Tak adalah kita kata, engkau sakit sebab itulah aku tak dapat join dengan gema Nur Iman. Sabar. Hantar orang sakit, menziarahi orang sakit, berapa ribu malaikat yang akan datang ziarah sama mengiringi kita. Tengok fadilat dalam hadis. Jadi kita taklah, selagi mana bukan dosa, selagi mana bukan maksiat. Kalau dosa maksiat kita tak boleh reda, kerana Allah perintahkan kita supaya tidak reda dengan perbuatan dosa maksiat, kerana memang perintah Allah. Jadi kita menanggapi hal tersebut insya-Allah dengan lebih baik, insya-Allah. Kerana lagi, kata pengarang, kerana, dua kali kerana tu. Kerana bahawasanya orang yang tahu itu, orang yang kenal, orang yang makrifah itu, dia tahu putuslah iradatnya. Maknanya bila berlaku saja kehendak Allah, sebenarnya terputuslah kehendak dia dan gugurlah ikhtiarnya serta Tuhannya. Maknanya gugurlah segala usaha ikhtiar dia, tidak boleh berserta bersama dengan Tuhannya. Dengan makna, apa sahaja yang kita usahakan, yang kita ikhtiarkan, kena usahakan, kena ikhtiarkan, tapi semuanya akan tertunduk dengan kehendak dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kalau dah tentu kita memang ditundukkan oleh kekuasaan dan kehendak Allah, habis kenapa kita berusaha? Kita berusaha tadi tu, cerita tajuk nombor satu. Nombor satu, kita kena usaha, kita kena buat, kita kena berjuang, kita kena bersungguh-sungguh, kita kena bertindak, kita kena beramal, kita kena, kita tu tanggungjawab kita buat tu, bukan kerana melawan kehendak Allah, tetapi kerana menjalankan perintah-perintah Allah. Itu tanda hamba Allah. Tapi bila jadi tak jadi, berlaku tak berlaku, capai tak capai, tajuk nombor 3, iaitu menyedari bahawa kehendak kita, keinginan kita, kemahuan kita, semuanya akhirnya akan tertunduk kepada kehendak Allah, ketentuan Allah, takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Ustaz, kita kena fikir dari sudut yang berbeza-beza. Ya, fikir dari sudut satu, begini. Fikir dari satu sudut yang kedua, begini.
fikir dari sudut al-hikam begini. Maka tiga-tiga ilmu ni jangan dicampur dulu, diasingkan dulu dan bergerak seiringan. Dan kemudian bila bergerak ke depan, barulah dapat digabungkan menjadi cantik dan lurus. Dan kerana inilah, tengok tu perenggan yang keempat. Dan kerana inilah, nak tanya ni, yang saya cerita ni faham tak faham cerita ni? Faham, insyaAllah Ustaz. Boleh faham cerita kita? Ulang Ha. yang pertama tu apa Ustaz? Yang pertama ni Ustaz sebut tadi. Yang pertama Allahu Akbar. Yang Tengok pertama dari tu sudut yang mana fiqah, tu? Ustaz. Tengok Macam dari mana? sudut fiqah. Yang apa kita tengok dia. Ya. Kalau kita berurusan dengan manusia, saya pecahkan kepada 3 bahagian tu supaya nak asingkan saja. Contohnya gini. Yang pertama saya sebutkan urusan orang itu kepada kita. Yang kedua, urusan kita kepada orang itu. Yang ketiga, urusan kita sekarang ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan tu urusan apa? Urusan hati kita. Okey, urusan orang yang pertama, urusan orang itu kepada kita. Dia kena patuhi janji. Dia kena berusaha segenap tenaga untuk sampai ke kita tepat jam 12. Dia kena beritahu kita lah kalau tak jadi datang. Dia kena gini. Itu urusan dia kepada kita. Urusan dia kepada kita adalah tanggungjawab dia. Tapi Ustaz, dia sepatutnya, tentang dia sepatutnya tu urusan dia kepada kita. Itu kita letak buku satu. Itu kita tak nak cerita. Kalau kita semua kita campur, nanti kita kata, Ustaz, kalau dah tentu dia tak datang, takkan kita nak terima je kehendak Allah macam tu. Kita kena tengok juga. Tentang dia tipu kita, tentang dia, maknanya kita dah langkau, saya tak kata salah, tapi kita melangkaui perbincangan. Sebab saya nak fokuskan perbincangan kita hanya satu sudut saja dulu. Itu maksud saya. Jadi, yang pertama, tapi yang kita bagi tahu tadi, Ustaz, patutnya kan dia gini, sepatutnya ini. Semua betul. Cuma kita tak nak membicarakan itu saja. Saya tak kata salah. Betul, dia kena beritahu kita, dia tak sepatutnya mungkir janji, dia tak sepatutnya gini contohnya. Okey, dia kepada kita sudut satu. Sudut yang kedua ialah sudut kita kepada dia. Sepatutnya kita berlebih kurang, sepatutnya kita telefon dia, pastikan dia dapat ke tidak sebelum dia sampai. Apa sajalah caralah. Tak kisah. Yang itu pun okey. Cuma kita tak bincang yang itu. Kita sedang bincang sudut yang ketiga. Macam mana kita memahami kehendak kita supaya dia datang pukul 12, tiba-tiba tak terjadi. Rupanya Allah berkehendak pukul 12, dia tak datang. Apakah masih ada rasa suka dan kasih kita kepada kehendak Allah ke atas kita? Ataupun langsung tak ada kasih. Kita nak pastikan kehendak kita saja. Kehendak Allah kita takkan terima. Kehendak Allah kita terima. Jadi bila kita ada pertimbangan 3 sudut yang berbeza, yang pertama, kita tidak sepenuhnya menyalahkan orang itu. Walaupun dia bersalah dan dia memang salah. Contoh kalau dia salah lah, kalau dia ada emergency tak salah. Kalau dia ada darurat tak salah. Kalau dia ada urgent yang di luar jangka tak salah. Tapi kita akan bersederhana, tak daripada sudut memikirkan tentang kehambaan diri ni, kita akan dapat merawat sikit-sikit prasangka buruk. Kita akan dapat merawat sikit tentang tuduh-menuduh. Kita akan dapat jaga hati kita sikit dalam bab itu. Dapat pelihara. Tak kata mesti terhindar, tak tahu. Tapi ceritanya membantu kita. Supaya kita fikir, okey, fine. Kalau orang ni dia tipu aku sekalipun, kalaupun dia tipu, tapi itu kan memang berlaku dengan kehendak Allah juga kan. Aku tak reda dengan perbuatan dia menipu aku. Tapi aku reda dengan ketentuan Allah bahawa dia telah pun menipu aku pada tengah hari ini. Kalau betul dia tipu. Tapi aku kepada dia kan tak boleh bersangka buruk dengan cara menganggap dia menipu. Jadi kita fikir 3 sudut yang berbeza. Tapi yang kita nak bincang pada pagi ini hanya salah satu daripada sudut cara kita menilai dan melihat segala ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan. Jadi, kata pengarang, dan kerana inilah muallif maknanya pengarang mengisyaratkan, dan kata Syekh radhiyallahu anhu, ma taraka minal jahli syai'an man arada an yahdutha fil waqti
ghaira ma azharahu Allahu fihi. Tidak juga meninggalkan daripada bebal, dia panggil bebal lah, jahil lah, akan sesuatu. Orang yang berkehendak ia mengadakan sesuatu pekerjaan pada waktu yang lain daripada apa yang dinyatakan Allah akan dia dalamnya. Oh, ini terjemahan dia ikut sebiji-sebiji ni. Okey, saya terjemahkan dengan bahasa yang kita sesuaikan. Saya tak kata bahasa yang lebih baik. Yang lebih baik adalah apa yang diketengahkan oleh pengarang. Yang saya buat ni bahasa pasar. Orang yang menghendaki sesuatu perkara itu berlaku pada waktu yang lain daripada apa yang Allah berkehendak, itu bermakna dia meninggalkan kejahilan dalam diri dia. Orang yang nak sesuatu itu berlaku, dia nak sangat berlaku, mesti berlaku lain daripada waktu yang Allah tentukan ia berlaku, maka itu bermakna dia meninggalkan satu kejahilan di dalam diri dia. Habis macam mana tu? Okey, saya bawa satu contoh mudah. Sama macam tadi. Saya memang ingin adik saya tiba di rumah maghrib ini. Memang saya ingin dia tiba di rumah maghrib ini. Kerana banyak sebab. Sebab gini, sebab gitu. Tiba-tiba, yang berlaku, setelah berlaku, pukul 7 maghrib ni, dia tak tiba. Contohnya dia tak tiba. Maka macam mana cara saya untuk menghadapi situasi ini? Dia kepada kita tak nak cerita. Kita kepada dia tak nak cerita. Saya nak cerita tajuk ketiga. Kita kepada Allah. Macam mana kita nak memahami perkara ini, urusan kita dengan Allah? Allah berkehendak dia tak sampai pukul 7. Kita berkehendak dia sampai pukul 7. Bila sampai tepat pukul 7, bila berlaku saja pukul 7, tiba-tiba yang berlaku adalah kehendak Allah yang tak sama, bertentangan dengan kehendak kita, tak sama. Maka macam mana hati kita pada ketika itu? Kalaulah dah pukul 7 pun saya masih lagi memperjuangkan kehendak hati saya, adik saya sepatutnya, saya bukan kepada adik saya cakap pada hati saya urusan ketiga. Sepatutnya Allah tentukan itu mestilah adik saya sampai pukul 7. Saya sibuk juga nak dia sampai pada waktu yang lain daripada apa yang Allah berkehendak. Rupanya Allah berkehendak dia sampai rumah saya pukul 9. Maka kalau dah pukul 7 pun saya masih lagi ada perasaan yang seperti itu, saya nak Allah ikut kehendak saya. Patutnya Allah ikut kehendak saya. Dalam hati kalau ada perasaan begitu, maka itu menunjukkan bahawa dia meninggalkan suatu kejahilan di dalam diri dia. Setelah pukul 7. Tapi kalau belum pukul 7, kita masih inginkan berhajat dia sampai pukul 7, tak masalah. Jadi semua ni nak mengajarkan kepada kita apa? Untuk kita menjadi orang yang tunduk dan akur dengan setiap satu kehendak dan ketentuan Allah. Semua ni nak bawa kita perlahan-lahan ke arah itu. Semuanya ni nak perlahan-lahan. Tapi kita tunduk kepada kehendak Allah, ready sebelum berlaku. Setelah berlaku, kita kena praktikal dalam hati kita. Sebab tu saya sebut, macam mana cara kita nak ready? Ya Allah, pagi ni, tengah hari ni aku nak pergi tengok anak aku. Ya Allah, tengah hari ni apa agaknya kehendak engkau ke atas diri aku? Tu ready. Itu ready nama dia. Ready itu maknanya memikirkan apa agaknya kehendak engkau ke atas diri aku pada tengah hari ini. Aku memang nak berkehendak untuk ziarah anak aku. Tapi apa agaknya kehendak engkau ke atas diri aku? Itu ready. Ready dari sudut ilmu, kefahaman dan kesediaan hati. Tapi bila sampai pukul 12, yang berlaku ialah kita dapat ziarah anak kita. Alhamdulillah ya Allah. Hakikatnya ia berlaku kehendakmu ya Allah. Hakikatnya dia berlaku dengan ketentuanmu ya Allah. Alhamdulillah. Dan hakikatnya engkau berikan taufik kepada diri aku untuk melakukan perkara ini. Alhamdulillah. Kita melihat betapa besarnya kurniaan Allah kepada kita. Tapi kalau tak berlaku, pukul 12, akhirnya kita tak dapat ziarah anak kita.
kereta rosak ke, jalan jam ke apa. Ya Allah, rupanya ini kehendak engkau ke atas aku, ya Allah. Kehendak engkau, pukul 12, aku tak jumpa lagi anak aku. Tapi yang kita tak jumpa ni, kita tipu anak kita ke, kita ada kekangan yang tertentu. Rupanya kita ada kekangan. Kita ada perkara emergency. Kita tak buat dosa. Kita tak buat maksiat. Tapi Allah halang, tegah kita. Waktu pukul 12, belum jumpa. Ya Allah, aku redha dengan kehendak engkau. Kerana pukul 12 aku tak jumpa anak, kehendak engkau. Dan engkau palingkan aku daripada dapat jumpa anak aku. Engkau tidak palingkan aku kepada perbuatan dosa dan maksiat. Tapi engkau palingkan aku kepada keadaan emergency menyelamatkan kawan aku ni. Alhamdulillah ya Allah. Kehendakmu juga yang berlaku. Kehendak aku korbankan, ketepikan. Dan aku syukur, aku merasa kasih, aku merasa suka dan aku merasa senang dengan apa sahaja kehendakmu ya Allah. Selama mana engkau tidak berkehendak, aku terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Aku syukur ya Allah. Selagi mana engkau berkehendak, aku berada dalam kebaikan, berada dalam keadaan kebajikan, berada dalam amal soleh, sekalipun bertentangan dengan apa yang aku kehendak, aku lebih kasih kepada apa yang engkau kehendak ke atas aku, berbanding aku sibuk untuk memenuhkan keinginan dan kehendak aku sendiri. Jadi, perkara tersebut tau, kita bawa dalam diri kita tu hari-hari macam tu. Berlatih dulu pada perkara kecil, pergi pasar, jalan-jalan. Jangan kita terus bila dah ada aksiden, ada kematian, baru nanti kita tak membiasakan diri, kita nak terima tu, saya tak kata susah, tapi iyalah benda banyak perkara kan kena latih kan, mujahadah. Kita nak kena berlatih berperingkat-peringkat. Cuba pada benda kecil-kecil dulu. Kecil, benda simple, yang mana kalau terlepas pun kita tak terlalu menekan hati kita. Tapi seiring dengan perkara yang kecil itulah, kita bergerak, berpindah kepada perkara yang lebih besar, supaya mudah-mudahan nanti, bila berlaku sesuatu yang mencengkam hati kita, menyentak hati kita, keimanan kita kepada Allah tu jangan dikorbankan. Jangan hilang. Itu yang mustahak. Lain makhluk ni dia akan hilangnya daripada kita. Macam mana pun cara pun dia akan, yang akan mati, akan lupus, akan hilang. Tapi kita tak boleh hilang ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah tu, yang kita minta tolong sangat. Bantu, minta kurnia sangat daripada Allah. Tolonglah yang satu ni, tolong jangan dihilangkan. Hilang anak, hilang apa, na'udzubillah, janganlah hilang. Tapi dia makhluk. Kita tak nak sampai kita letak kebergantungan makhluk tu sampai melampau. Sampai bila hilang je sedihnya terus. Lain macam. Patah hati tu terlalu sangat. Jadi tak perlu sebenarnya. Tapi perlu dilatih pada benda-benda kecil. Dan seiring itu, insya-Allah, dari situ kita terhindar daripada kebodohan, kejahilan yang dimaksudkan di sini, tanpa memberikan penghinaan kepada sesiapa. Kita bukan menghina, merendahkan sesiapa. Hanya kita katakan orang yang tidak sifat tidak mengenal Allah itu sangat jahil dan sangat buruk bagi kita title sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu, kefahaman kita, dan kita dapat melalui kehidupan dengan cara yang lebih baik. Sekian dahulu. Ustaz, kalau kita dapat kalau kita macam satu perkara yang kita tak suka tu, kita tak expect pun berlaku. Tapi bila benda tu berlaku pada kita, kita terima sebenarnya dengan tenang-tenang aja. Adakah itu maknanya tanda-tanda keluar daripada kejahilan bodoh tu, Ustaz? Selama mana yang berlaku tu bukan dosa, bukan maksiat, cuma berbeza dengan apa yang kita kehendak, itu adalah salah satu daripada tanda-tanda kita sedang bergerak keluar daripada kejahilan. Kita nak belajar, ajar diri kita mengenal dan tunduk kepada kehendak Allah. Salah satu proses. Yang penting dia lain daripada kehendak kita, tapi bukan dosa dan bukan maksiat. Ustaz, boleh tak? Ya. Sedikit Ustaz. Ini cerita pasal didik hati ni Ustaz. Masya Allah, saya nak kongsi sikit dengan Ustaz bagi pandangan lah kan. Saya ni orang jahil dalam ilmu, tapi cita-cita saya ni besar Ustaz. Masya Allah, baik. Saya bercita-cita walaupun saya tak boleh menyampaikan ilmu yang baik, tapi dalam hati saya nak membawa kepada insan lain bersama menjadi yang baik.
Saya telah berkhidmat dalam satu kumpulan tu untuk mengembangkan ilmu lah, majlis ilmu. Saya berkhidmat dalam badan tu hampir 16 tahun. Tujuan saya ialah saya dapat bawa orang pergi ke majlis ilmu, bawa kawan-kawan pergi ke majlis ilmu. Dalam tempoh 16 tahun tu saya sangat-sangat Ustaz, begitu macam tenang saya dapat menjalankan tanggungjawab yang sikit tu mengajak orang bersama ilmu. Tapi setelah 16 tahun, ialah biasalah bila sesuatu berlaku, mungkin saya pun dah berumur, benda ni badan tu dah adalah satu-satu yang maknanya mengambil alih tempat tu. Saya begitu kecewa Ustaz kan. Saya rasa saya ni macam, adakah saya ni berdosa besar menyalahkan takdir? Kerana niat saya tu baik, saya terputus di situ. Hati saya 2 bulan setengah saya tak boleh menghadapi kelas tu, saya rasa begitu sedih sangat. Tapi itu berdosa ke atau kita menidakkan kehendak Allah? Ataupun itu saya persangka Ustaz? Jadi saya didik 2 bulan setengah hati saya minta Allah berikan saya ketenangan, berikan jalan keluar apa yang baik untuk saya menjadi hamba Allah yang sedikit untuk menyampaikan kebaikan yang ilmu-ilmu yang Allah bagi itu kepada yang lain. Adakah saya berdosa atas sifat saya? Begitu Ustaz. Baik, jelas, bagus penjelasannya dan perkongsiannya sangat bagus. Dan proses 2 bulan setengah yang dimaksudkan itu adalah proses yang bagus. Semoga yang 16 tahun itu akan terawat. Kadang-kadang kan keikhlasan kita nak diuji apabila kita kehilangan sesuatu yang kita sayang. Keikhlasan. Dan kita sukar untuk memperolehi kesempurnaan keikhlasan dalam tempoh yang singkat. Kerana kita kan melibatkan hati, perasaan, emosi, jiwa dan juga segala apa yang berkaitan dengan rohani kita. Maka Hajah punya proses 2 bulan setengah. Merawat hati, mengikhlaskan diri, membetulkan niat, meluruskan tujuan, meredakan apa yang berlaku. Maka itu adalah satu usaha yang sangat baik dan kita perbaiki lagi di masa akan datang agar yang 16 tahun yang telah kita gunakan itu sepenuhnya semua dapat dinilai sebagai timbangan keikhlasan di sisi Allah dan tidak ada satu pun yang tercecer daripada catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. Dan kita perbaiki ke depan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan, dan saya kembalikan semula kepada pengacara. Kita tutup ke Ustaz? Silakan. Ustaz Rusan insya-Allah. Jadi alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallahu khairan kasiran kepada Al-Fadil Ustaz Elin Aminin yang telah bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan barakah bacaan Yasin dan doa bersama Al-Fadil tadi, Allah ijabah segala penyakit yang mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit, diberi sifat yang sempurna insya-Allah, dan Allah kabulkan segala doa-doa dan dipermudahkan segala usaha mereka. Dan syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini, iaitu daripada kitab Ibn Hikam Jawi. Kita masih lagi ditajuk tanda-tanda kebodohan. Jadi hari ini kita begitu banyak yang disampaikan, iaitu antaranya adalah urusan orang kepada kita, urusan kita kepada seseorang, dan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlulah menilai, melihat segala ketentuan Allah dan ingatlah hakikatnya semua itu adalah kehendak Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang akur, kita menjadi orang yang redha dengan kehendak Allah. Moga Allah beri kita taufik, hidayah kepada kita. InsyaAllah ketenangan pasti kita rasa. Moga hari ini penuh keberkatan, tambah ilmu dengan apa yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz tadi, untuk kita terus keluar dari kejahilan. InsyaAllah teruskan bersama dengan kuliah yang kuliah ini disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz itu setiap hari Isnin dan Rabu di kuliah subuh, untuk kita bersama-sama mengkaji daripada kitab terjemahan Hikam Jawi. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu kita bertambah dan barakah, bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz. Dan mohon saya war-warkan program-program Gemenur Iman sepanjang bulan Syakban ini. Jadi program tentang
puasa. Jadi sepanjang bulan Ramadan ada kuliah-kuliah bersama dengan asatizah, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi Johari. Setiap hari Sabtu ada kuliah maghrib, fiqh puasa bersama dengan Ustazah Afzan, iaitu pada setiap hari Rabu juga, iaitu pada kuliah Isyak. Dan juga untuk yang terdekat malam esok kita akan iaitu daurah puasa selama 4 sesi. Jadi bermula pada malam esok. Jadi pada para jemaah terus rujuk kepada WhatsApp group untuk mengetahui dengan lebih lanjut program-program yang kita jalankan sepanjang bulan Syaban ini, insya-Allah. Jadi sama-samalah kita menuntut ilmu untuk memantapkan lagi, kita buat persediaan sebelum kita tiba pada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Dan untuk maklumat para jemaah yang dihormati sekalian, kuliah kita sebentar lagi pada pukul 8.15 kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari, penulis buku biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teruskan bersama dengan kuliah duha sebentar lagi. Dan kepada para sahabat, para jemaah yang ada urusan, moga Allah permudahkan, dan juga doakan pada Ustaz Ilin Aminin, mudah-mudahan Ustaz dapat uruskan segalanya dengan sempurna dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tutup dulu kuliah kita pada hari ini. Dan saya sebagai mewakili tim Gemada Iman mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan sepanjang menjayakan program pada pagi ini. Dan sebelum dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk membaca tasbih kafarah dan suratul As, saya sudahi dulu dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua.